Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, tolong tengok sampai habis. Adakah anda sebagai pelajar berasa sukar untuk belajar semasa COVID? Jika ya, Alhamdulillah pada kali ini Pertubuhan Nisab Batu sekali lagi akan menganjurkan program I Love School 2021 dengan tema We Care, We Strive, We Survive. Seperti tahun-tahun kebelakangan ini, kami pada tahun ini akan membawakan pendekatan baru, iaitu pemberian sumbangan dari rumah ke rumah kepada golongan-golongan yang layak. Kepada para penyumbang, terima kasih saya ucapkan. Semoga setiap sumbangan ikhlas tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi barakah dan dapat memberi kegembiraan kepada para penerima. Okey, kepada para penerima, sila hargailah dan semoga setiap sumbangan yang diberikan ini dapat berikan kita kekuatan untuk teruskan belajar dan berjaya untuk menjadi orang yang berguna. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum apa-apa saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Mahira binti Rashid. Saya merupakan kaunselor berdaftar. Jadi untuk adik-adik yang menonton video ni, kalau ada jumpa saya kat luar boleh panggil Kak Mahira. Okey, video ni kita tujukan khas buat untuk adik-adik yang menerima hadiah dan sumbangan daripada Nisab Kawasan Batu bersempena dengan I Love School. Okey adik-adik, bersempena dengan sekolah yang bakal, alam persekolahan yang bakal tiba nanti untuk tahun 2021, mestilah ada beberapa persiapan yang kita kena buat kan. Jadi untuk hari ni Kak Mahira nak kongsikan ada 6M yang mungkin adik-adik boleh buat sementara nak tunggu alam persekolahan yang bakal bermula ni ya. Okey. Pertama adalah muhasabah. Muhasabah ni adalah kita muhasabah kembali apa yang kita dah buat dalam tahun 2020 ni. Mungkin ada kelompangan ataupun kekurangan tertentu yang kita sebenarnya nak memperbaiki benda tu, ataupun kita tak nak ulang kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi jadikan dalam beberapa tempoh ni adalah tempoh untuk kita muhasabah kembali untuk tahun 2020 ni. M yang kedua adalah matlamat. Tentukan matlamat hidup adik-adik untuk tahun 2021 yang bakal tiba nanti. Apatah lagi sebagai seorang pelajar lah. Adik-adik boleh tentukan apa matlamat yang adik-adik nak capai untuk tahun 2021 ni sebagai seorang pelajar. Matlamat ni sebenarnya membantu kita untuk menentukan apa tindakan-tindakan yang kita boleh buat. Dan tindakan-tindakan kita tu nanti dia akan menuju kepada matlamat kita. Kan kalau macam orang main memanah tu kan, dia dah ada dia punya target dia, sasaran nak letak nak sasar ke mana lepas tu dia punya kita kata anak panah tu dia betul-betul dituju kepada tempat yang disasarkan tu. Jadi macam tu juga dalam tahun 2021 yang bakal tiba nanti, adik-adik di awal tu dah letak dah apa matlamat adik-adik yang adik-adik nak capai sebagai seorang pelajar supaya lebih terpandu tindakan adik-adik selepas daripada. M yang ketiga adalah merancang rutin ataupun boleh juga merancang jadual harian. Merancang rutin ni maksudnya dia tak ada jadual tertentu lah, tak ada spesifik 8 nak buat apa, 9 nak buat apa, tapi kita dah tahu apa aktiviti yang kita boleh buat di waktu tertentu lah. Contohnya adik-adik pagi hari adik-adik dah tahu dah nak akan settle solat subuh, lepas tu mandi, lepas tu bangkit tolong mak buat sarapan dan sebagainya. Kemudian boleh belajar sains ke, biologi ke ataupun adik-adik dah tahu dah sebelah petang memang akan adik-adik peruntukkan untuk belajar matematik, math ataupun benda-benda yang melibatkan kira-kira. Tapi kalau adik-adik adalah seorang yang jenis sangat berdisiplin, adik-adik boleh buat jadual harian. Contohnya pukul 8 nak buat apa, pukul 9 nak buat apa. Kalau kita kurang sikit berdisiplin, boleh buat dari sudut rutin tu tadi supaya kita tak terikat dengan masa. Apapun rutin ni tadi mestilah kena bersesuaian dengan apa matlamat yang kita nak capai tu tadi. Matlamat tadi mesti baiklah M yang keempat adalah membaca. Kita biasa dengar kan membaca tu adalah jambatan ilmu. Jadi bila kita membaca ni sebenarnya boleh membantu kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih lah, dan boleh menyebabkan kita lebih mendalami sesuatu perkara. Tapi mestilah pilih bahan bacaan yang betul. Kak Mahira nak kongsikan ada satu ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermaksud
Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Dan Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Jadi adik-adik kat sini dalam ayat Quran ni menyebut tentang Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu ni tadi. Sebab itulah tadi bila kita membaca, kita dapat tambahkan ilmu pengetahuan dan secara tak langsung insya-Allah Allah akan mengangkat darjat-darjat orang-orang yang berilmu ni tadi. Adik-adik, ilmu ni mestilah dihayati. Maksudnya bila kita dapat sesuatu ilmu tadi, kita there is something to ponder, kan? Ada sesuatu yang kita boleh fikirkan ataupun hayati dalam kehidupan kita. Dan kemudian paling penting sebenarnya adalah untuk kita mempraktiskan dalam kehidupan kita. Pepatah Arab ada menyebut al-ilmu bila amalin kasyajarah bila tamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Jadi bila kita tak amalkan ni, rugilah satu kerugian sebenarnya. Bila kita dapat praktiskan, sebenarnya kita menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Baik adik-adik, M yang kelima adalah motivasi. Kita tahu tahun 2020 ni sangat mencabar dengan ada kelas persekolahan yang on off-nya, dengan ada kelas secara online-nya. Bila kelas online pula ada pula masalah internet ke, tak ada laptop dan sebagainya. Jadi bila kita berhadapan dengan tahun 2021 ni, mungkin ada banyak tempat yang persekolahan yang boleh dibuka semula. Okey? Jadi perlukan kembali semula untuk mencari apa motivasi untuk kembali ke alam persekolahan ni. Terutamanya kita tahulah bila duduk rumah ni, lemau dia lain macam kan. Jadi dah lama duduk rumah ni, kita nak kembali semula ke alam persekolahan ni kena lebih gagah lagi. Dan adik-adik, berhadapan dengan tahun 2021 ni adalah tahun yang agak mencabar juga ya. Sebab bila kembali ke alam persekolahan nanti, adik-adik perlu bersiap sedia juga dengan pengetahuan berkenaan tentang SOP dan juga melaksanakan SOP ni tadi. Sebab dalam pelaksanaan SOP ni juga adalah misi kita untuk kesihatan diri kita sendiri dan juga untuk memutuskan rantaian COVID-19. M yang terakhir adalah meletakkan Allah sebagai tempat bergantung. Kesihatan spiritual adalah salah satu daripada kesihatan yang sangat penting untuk diri kita. Jadi adik-adik, setelah kita berusaha, kita jangan lupa untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan apa-apa jua yang kita bakal lalui dalam kehidupan kita, mestilah kita letakkan redha terhadap perkara tersebut. Dan adik-adik, bila kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah, hati kita akan lebih menjadi tenang. Baik adik-adik, setakat itu sahaja daripada Kak Maira. Kak Maira doakan semoga adik-adik dapat melalui alam persekolahan dengan lebih baik dan lebih bersemangat. Dan insya-Allah paling penting adalah untuk kita semua beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Sekian sahaja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.